Betul ke mana? 5 ekor ni lambat sikit. Lambat ke mana? Sekok 30 ringgit. Buh harga pula. Jadi 30 ringgit sekok, 5 ekor jadi orang. Jadi 30 kali 5 tengah 200. Nah, semakin tengah 200. Ni saya bawa 100. Nah, 100 kita buang 4 ekor dulu. Apa pula? 4 ekor dulu. 3 ekor tengah. Memang boleh ambil upah dalam bab merawat ni. Ada hadis Nabi SAW, bila mana 2 orang sahabat Nabi masuk ke sebuah kampung. Dalam kampung tersebut, kebetulan untuk penghulu kampung tu sakit. Kena patukan binatang berbisa. Berubat merata tak boleh, tak sihat. Panggil 2 orang sahabat Nabi ni pergi berubat. Mereka membacalah ayat Quran sebagainya, sihat. Bila sihat, maka tukang yang sakit itu bagi hadiah tawaran, aku nak bagi pada kamu ni 100 ekor kambing. Maka mereka pun balik jumpa Nabi, wahai Rasulullah, kami pergi sekian tempat, dia tu sakit, kami pergi berubat, dia nak bagi kami hadiah 100 ekor kambing, boleh tak kami ambil? Nabi kata, pergilah ambil kambing tu, mai aku sekor, bagi aku 1 saham. Nabi kata, mana boleh lah sekor. Maknanya daripada hadis tersebut, hadis sahih, boleh ambil upah daripada rawatan, tak nak masalah. Tetapi tuan sekalian, kalau orang yang berubat dengan tetapkan harga sekian, adakah niat dia untuk perniagaan kan niat dia nak tolong orang? Kita baca zahir kita. Makna kata orang tak ada duit, tak ada berubat, sedangkan tolong orang yang kesusahan ini hukum dia wajib. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak kesian pada orang, Allah tak kesian pada dia. Nampak? Jadi maknanya boleh ambil upah dalam rawatan, tetapi kalau sekiranya dia tetapkan harga sekian-sekian, tak ada duit, tak boleh berubat, orang begini tentu tazahbilah dari orang lain lah. Kalau nak bagi sedekah, terpulang. Bagilah berapa nak bagi pun. Tak bagi pun tak apa. Sebab niat nak berubat, nak tolong ikhtiar bagi sembuh, bukan nak cari bisnes keuntungan perniagaan. Yang ni adalah dari sifat lah. Yang lain-lain wallahu a'lam. Jadi biasanya begitulah. Tanya ni berapa dah? Ni tak apalah, ikutlah nak sedekah berapa pun. Salam sedekah, terpubuh dan tabung, kata terpulang. Ni berapa ni? Hak ni tadi ni jin 3 ekor 60 ringgit. Hak ni apa 36. Hak ni ubat ni ayak ni sebotol 5 ringgit setengah. Hak ni sebot semua harga sekian 103 kupang. Bayar kelak risik ke? Bukan hospital, kita lain lah. Itu cerita lain. Sebab ni benar-benar ni. Ini yang membawa kepada syirik. Saya cerita bab ni pasal orang Melayu kita banyak sangat terlibat dalam ni. Raya baru ni Syawal. Kita tengok 2 minggu raya tu, semua cerita-cerita apa? Semua cerita tu. Kerana kita nak mangkit kencing tengah malam berbayar. Nak mangkit kencing sama ni boleh, mangkit kencing seorang. Tengok cerita tu, kena gerak Tok Wan. Tak kenanya Tok Wan. Kalau ada 13 orang cucu balik rumah, 13 kali mangkit. Tak kena Tok Wan. Mai cucu sama gerak orang, kencing pergi Tok Wan pergi lah. Cucu nak marah tak kamu? Anak memang kena kerja nak. Cucu tak kamu. Apa tujuannya? Iklan TV3 hari tu yang telah pun ditarik balik. Apa nama? Yang Allah-Allah Santa Claus tu naik beca, naik terbang ke atas langit. Semua ini dibuat dalam keadaan tidak ada orang yang menafis adakah iklan ini syirik ataupun tidak, boleh ataupun tidak, syarak benar ataupun tidak. Kerana tidak ada satu penguasaan yang serius dalam nak menghalang unsur-unsur syirik ini berlaku dalam kehidupan. Tuan-tuan sekalian,
Syirik bukan sahaja bermakna menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Syirik juga bermakna kalau Allah suruh buat, dia tak buat, dia tolak. Itu juga makna syirik. Allah suruh buat sistem, bagi undang-undang suruh buat, tak terima, tak sesuai, zalim. Tuan sekalian, dia menganggap peraturan Allah tak boleh pakai, makna dia tolak apa yang Allah bagi, dia syirik. Ustaz Nik Zawawi, Nik Saleh, Setiausaha, Ketua Penerangan Dewan Ulama Pusat, dalam satu ucapan dia cerita dia pergi berjumpa ceramah dengan golongan bukan Islam di Lembah Kelang, di Kelang di Selangor. Dalam perjumpaan dengan orang Islam Cina, India, dia cerita tentang hukum hudud, dia cerita tentang sistem zakat, dia cerita tentang sistem takzir, cerita ke segala-gala. Bila dia cerita satu, orang bukan Islam kata, selama ini kami dengar cerita hukum hudud, hukum qisas, hukum takzir, hukum apa semua ni, kami dengar silap. Rupanya silap. Hari ini baru kami tahu sistem ni paling bagus di dunia, kata orang bukan Islam. Bila bagi tentang hukum qisas, bunuh balas, Ustaz Nik Zawawi kata, kalau ada sistem yang ada lah ni, kalau A bunuh B, cara mahkamah memang benar A bersalah, A kena penjara dan A kena bayar denda. Denda tadi bukan dibayar pada keluarga si mati, bayar pada kerajaan. Betul? Denda 30,000, siapa terima? Kerajaan apa nak? Dalam sistem Islam, dalam bab qisas, kalau betul dia melakukan salah, dia ada dua pilihan hukuman dalam bab qisas. Pertama, dia bersedia untuk dibunuh balas. Yang kedua, sekiranya keluarga si mati memaafkan dosa dia, maka dia hanya dikenakan tindakan diat. Apa dia ni? Denda. Bayar denda. Denda tadi dalam Islam dibayar ke semuanya, mengikut mazhab Syafi'i, bayar ke semua kepada keluarga si mati, tak bayar pada kerajaan. Pasal hak mati itu keluarga dia, sebagai mengubati kesedihan yang ada. Nak tampung cara hidup barangkali isteri dia, isteri si mati, anak-anak dia masih kecil, ni dia, duit ni lah, duit denda. Kadar berapa? Mengikut kepada keputusan mahkamah berdasarkan syarak. Dia cerita tentang sistem dia denda ni kepada orang bukan Islam. Dia kata kalau macam itu dalam Islam, bagus mana? Pasal apa? Kami tak tahu semua ni. Kalau ini ada sistem yang ni yang terbaik. Memang patut orang hak mati, waris dia lah dapat duit. Ya adalah ni, dapat kerajaan. Tegan, kena tipu hidup kita. Ini sistem kisah dalam Islam. Dia denda tu dapat pada keluarga si mati. Lah ni yang nak dapat apa dia? Kalau dia ambil insurans. Tak ambil insurans, tak dapat apa. Insurans ada lah, cover untuk kematian. Bila orang Cina dengan orang India dengan Islam dalam satu komen dia bagi selepas dia dengar semua ni, dia kata kalau macam ni lah keadaan sistem yang adalah Islam, hudud, qisas, takzir semua ni, kami tak sabak-sabak bila engkau nak laksanakan hukum hudud ni. Ini jawapan daripada orang Cina. Tuan-tuan sekalian, orang Cina pun tahu kelebihan, orang bukan Islam dia tahu kelebihan. Kenapa kita tak boleh terima? Kita menolak hukum qisas, menolak hukum takzir, menolak hukum Allah Ta'ala ini. Kalau kita anggap ucapan kita sebut tak sesuai, tak boleh, zalim, kita telah berada dalam salah satu dosa besar yang disebut sebagai syirik. Bila kita syirik dengan Allah, Allah tak ampun dosa tersebut. Na'udzubillah. Dalam satu bab yang lain pula, orang sekian A tak setuju dengan hukum ini. B sokong dia, C sokong dia, D sokong dia. B dengan D dengan C tadi
yang sokong A, hak tak setuju dengan hukum Allah ni, B, C, D tadi semua mendapat dosa yang sama dengan A. Sebab ar-ridha'u bil maksiyati maksiyatun. Setuju dengan maksiat, setuju dengan dosa, juga berdosa macam orang tu buat dosa. Makna kata kalau A ni tolak hukum Allah, dia syirik, orang hak sokong dia pun sama, kena juga tengkiah dosa syirik. Itu maksud dia. Tuan-tuan, macam mana keadaan orang yang tak setuju dengan pelaksanaan hukum Allah?